Assalamualaikum, saya Shimika. Yes, korang bersama dengan aku lagi. Nama aku If guys. Macam biasa kalau tengok muka aku, confirm aku nak review movie. Tapi kali ni aku nak review satu cerita Netflix series. Bagi aku cerita ni baru juga. Walaupun dia baru, dia dah masuk dalam trending guys. Dia masuk dalam trending top 10 Netflix dekat Malaysia lah. Cerita apa yang aku nak cerita ni? Korang kena stay tune. Macam biasa, apakah, siapakah, mengapa ianya terjadi? Semuanya DOS. Let's go. Okay guys, macam aku cakap tadi, aku nak ceritakan satu Netflix series. Okay, mana Netflix series ni kan, dia ada dua tau. Dia kadang-kadang dia pergi top 1, kadang-kadang dia pergi top 2. Dia selalu berlaga-laga lah. Okay, tajuk yang aku nak cerita, nama dia adalah My Name. Yang selalu macam aku cakap tadi, dia kadang-kadang dia ranking nombor 2, kadang-kadang dia ranking nombor 1. Kira persaingan sengit dia lah. Tak silap aku, nama tajuk cerita tu Hometown Cha-Cha-Cha kot. Lebih kurang lah. Kalau aku salah macam biasa, korang betulkan aku. Tapi aku nak bercerita tentang My Name. Alright, My Name cerita yang berasal daripada Korea. Alright, sebelum tu macam biasa aku akan cerita secara ringkas macam mana cerita My Name ni. Tapi kalau boleh aku nak kurangkan spoiler lah, sebab aku nak korang pergi tengok sendiri, okay? Apa yang aku nak cerita, korang kena stay tune. Okay, cerita ini dimulakan dengan seorang watak perempuan. Bila watak perempuan, orang Korea confirm cantik guys. Okay, cerita ni dimulakan dengan seorang watak yang diberi nama Jiho. Dan watak ini dipegang oleh Han So-hee. Kalau aku salah macam biasa, aku minta maaf, korang betulkan aku. Alright, cerita ni dimulakan di mana si Jiho ni dia ni merupakan seorang anak daripada penagih dadah, gangster, lebih kurang macam tu lah. Di mana kita akan diperlihatkan lah yang dia ni pergi ke sekolah dan kawan-kawan semua tak suka dia, orang pulau kan, dia sisihkan dia kan. Dan sampai satu masa hari tu merupakan hari jadi dia, dan dia berharap yang bapak dia akan balik lah menyambut birthday dengan dia, sebab dia dah tak ada lagi mak bapak, dia dah tak ada lagi mak, dan mana dia kehilangan mak, dia hanya membesar dengan bapak dia saja. Okey, dan bapak dia pula merupakan seorang gangster, seorang penagih dadah kan. Jadi bukan dekat Korea je lah guys, dekat Malaysia pun kalau kita dalam situasi situ kan, kita ni akan dipandang serong oleh masyarakat kan. Begitu jugalah dengan si Jiho ni. Alright, kita balik pada cerita. Okay, si Jiho ni balik rumah, di mana sampai je di rumah kan, dia ada satu hadiah tau depan pintu rumah dia yang bapak dia kirim. Tapi dia tak ambil pun. Dia masuk dalam, sampai dalam rumah, masa dia nak makan, tiba-tiba bapak dia call. Dan bila bapak dia call, bapak dia ucapkan happy birthday apa semua, dan dia marah. Dia cakap bapak dia, dia selama ni dia menunggu bapak dia balik, dan bapak dia tak balik-balik, dan dia terpaksa menanggung semua penderitaan yang bapak dia tinggal dengan ni, impact pada kehidupan dia lah. Jadi dia cakap dengan bapak dia, dah sampai masa dia dah tak akan tunggu lagi bapak dia. Dia anggap bapak dia ni dah mati. Okey, pada masa yang sama, bapak dia ni tengah menjalankan mission dia, mission terakhir lah aku rasa kot. Sebab dia dalam tu pun dia ada cakap, dia cakap lagi sikit tau. Selepas dia selesai semua masalah ni, dia akan balik, dia akan duduk dengan anak dia. Dan anak dia cakap macam tu. Dan bapak dia ni pun dah tak boleh fikir secara waras. Dan bapak dia pun terus balik ke rumah untuk sambut birthday, ataupun untuk memperbetulkan balik keadaan ataupun situasi dia dengan anak dia tadilah. Okey, sini sampai je dekat rumah guys. Masa bapak dia ketuk pintu dan bapak dia nak masuk je, tiba-tiba ada satu orang tau. Dia berpakaian kira macam pembunuh serius lah guys. Kalau biasa kalau pembunuh serius mana tunjuk muka kan, confirm dia pakai hoodies kan. Dia tutup muka dia, dan dia terus tembak bapak dia, pam depan mata dia tau. Dia masa tu dalam rumah dalam keadaan yang marahkan bapak dia tadi. Tapi bila dia tahu bapak dia balik, anak mana yang tak suka guys? Confirm dia akan suka, sebab bapak dia balik untuk sambut birthday dia kan. Dan bila sampai je dekat pintu, tiba-tiba ada situasi kejadian tembak-menembak. Bukan menembak lah, dia tembak pada satu arah je. Yang si pembunuh bersiris ni tadi, pembunuh ni tadi, dia bertembak bapak si Jiho ni, dan bapak dia mati dekat situ juga. Start dia daripada kejadian yang bapak dia mati ni tadi si Jiho ni, dia cuba untuk mencari keadilan untuk bapak dia. Dan dia pergi balai polis kan. Balai polis tidak menerima kehadiran dia dan mengatakan kes ni adalah kira polis tak nak ambil
Orang cakap dia tak nak ambil pot lah tentang kes ni Dia macam anggap macam okey lah, bapak dia pun memang salah seorang penjenayah yang diburu oleh polis. Dan bila berlaku macam tu, polis anggap kes ni macam tak ada apa-apa. Macam tu. Jadi bila si Ji-hoon ni tadi dia dah putus asa, dia balik ke rumah. Okey, di mana selepas je kematian bapak dia ni tadi kan, masa upacara kematian, kalau dekat Korea kan dia punya upacara dia bukan macam kita tau guys. Kalau dekat Korea kan dia akan letak satu gambar bapa atau gambar orang yang mati tu kan, dan orang akan datang dan akan sembah macam tu dan sebagainya lah kan. Okey, di mana masa kejadian tu tiba-tiba datang sekumpulan orang gangster yang diketuai oleh Mujin tau. Alright, Mujin ni merupakan kalau ikutkan dekat situ, masa dia bagi perkhidmatan terakhir kepada bapak si Ji-hoon ni, dia cakap dengan si Ji-hoon ni, bapak dia ni merupakan kawan baik dan adalah orang yang paling dia percaya. Okey, bila dengar je kejadian macam tu, si Ji-hoon ni pun mengatakan lah, dia bertanya lah, dia cakap apa ni, kau ni merupakan salah seorang partner ataupun orang yang bertanggungjawab sebab bertanggungjawab atas bapak dia mengambil dadah ni tau. Jadi si Mujin ni tak layan dan dia terus membelah. Ingat tak tadi aku cerita yang si kawan bapak dia ni, yang si ketua gangster ni tadi, dia mengakui bapak dia ni merupakan orang kepercayaan dia. Jadi dia pergi jumpa si gangster ni tadi kan, dia cakap dengan si gangster ni tadi dia nak cari siapa pembunuh bapak dia. Okey, dan ketua gangster ni cakap, kalau aku cari dan jumpa pun, kau boleh buat apa? Dan dia cakap dia nak balas dendam, dia akan bunuh orang tu. Jadi si gangster ni pun cabarlah dia kan, ambil pisau ni, kau tikam aku. Sebab kalau kau cakap kau nak jadi orang yang kau boleh orang untuk kau balas dendam, maksudnya kalau kau nak jadi orang yang boleh membunuh, kau mesti boleh macam mana aku nak ingat kalau kau nak membunuh seseorang, kau mesti jadi orang yang boleh membunuh, tahu. Jadi budak guys, budak sekolah kan, kau bagi pisau suruh tikam, memanglah kalau ikutkan perasaan dia marah. Tapi dia tak boleh lakukan benda tu lah. Lepas tu yang si gangster, si Mujin ni tadi cakap, kau pergi balik, lupakan hasrat kau. Kenapa kau nak cari juga? Dia cakap dia dalam hidup dia cuma ada satu je motif. Sejak bapak dia mati tu, motif hidup dia hanyalah untuk membalas dendam kepada bapak dia. Okey, jadi si gangster ni cakap, kalau betul kau nak balas dendam, kau kena jadi orang yang boleh membunuh. Macam dia cakap awal tadi lah kan. Okey, lepas tu si Ji-hoon ni setuju. Dan dia ikut si gangster ni pun train dia untuk jadi seorang pembunuh. Dan sini berubah tau guys. Di mana si gangster ni dia tempatkan si Ji-hoon ni dalam anggota polis. Sebab apa dia masuk dalam anggota polis? Sebab si Ji-hoon ni cakap pistol yang tembak bapak dia tu merupakan pistol polis guys. Jadi dia cakap makna polis ada kena mengena, organisasi polis ataupun pasukan polis ni kan ada kena mengena dengan kematian bapak dia ni tau. Okey, jadi bila dah jadi macam ni, si Ji-hoon ni pun jadilah anggota polis lah. Bila anggota polis, dan dia ubah identiti sebagainya semua, dia masuk anggota polis lah. Pada masa yang sama, dia bagi maklumat kepada si gangster ni tadi. Alright, konflik bermula di mana bila dia masuk dalam anggota polis tadi kan, dan dia dapat information yang bahawa pembunuh bapak dia adalah di kalangan gangster ni tadi. Dan kalau menurut si ketua gangster, si Mujin ni tadi, pembunuh bapak dia adalah di kalangan polis. Pening guys kan. Macam mana cerita ni, macam mana dia siasat, macam mana dia boleh dapat tahu siapa pembunuh bapak dia dan dia balas dendam, korang kena tengok cerita ni sampai habis. Macam biasa guys, dia tak banyak lah, dia ada berapa episod je yang tak silap aku. Dia tak banyak guys, serius. Masih boleh tengok sebab dia baru season 1 dan dia baru release minggu lepas ke bulan lepas, tak silap lah. Sebab aku baru je layan cerita ni. Cerita ni bagi aku sangat-sangat best. Kalau tak best takkan dia boleh masuk ranking top 2 dan top 1 dekat Netflix kan. Cerita ni memang sangat-sangat best guys. Okay guys, apa yang aku suka tentang cerita ni apa yang aku suka tentang cerita ni, bila kita tahu, macam kita tahu perempuan ataupun wanita kan, kita memang betul dia tidak punya kudrat yang sekuat lelaki. Tetapi korang jangan pandang perempuan sebelah mata guys. Bila kesabaran ataupun kesabaran lah okey, bila kesabaran seseorang itu diuji di tahap yang maksimum kan, kita dah buat aku boleh cakap seseorang tu dia tak akan berfikir secara waras dah kan. Sama juga masa si Ji-hoon ni, matlamat hidup dia hanyalah mencari siapa pembunuh bapak dia dan dia nak balas dendam. Itu je matlamat hidup dia. Dia tak ada kata dia nak bergembira macam remaja biasa, tak ada. Matlamat di hidup dia adalah itu saja. Yes,
Sebab tu aku cakap, bila kesabaran seseorang itu diuji, kan, kita tak akan berfikir secara waras. Sama ada kau lelaki ke kau perempuan ke, kita tak boleh tahu. Apa-apa pun yang diorang boleh lakukan untuk mengejar matlamat hidup diorang tau. Sama macam si Ji-hoon ni. Dia hanya hidup untuk membunuh untuk mencari siapa pembunuh bapak dia saja dan untuk balas dendam. Alright. Yang kedua, pelakon perempuan ataupun watak utama lah, watak utama si Ji-hoon ni tadi. Ji-hoo. Alright, si Ji-hoo ni tadi yang dipegang oleh Han Soo-hee. Sebab yelah, biasa kalau kau tengok dia ni, dia banyak berlakon cerita-cerita cinta kan, cinta-cintun. Tapi macam mana dia deliver watak sebagai seorang pembunuh ataupun sebagai seorang anggota polis yang 24 jam ada aksi dalam tu. Yes, korang kena tengok. Dia deliver watak dia dengan sangat-sangat baik. Okey, yang ketiga, macam aku pernah cakap dalam video-video aku yang lepas, aku suka cerita-cerita yang banyak plot twist. Cerita ni sangat banyak plot twist guys. Sebab apa bila kau tengok episod ni kan, dia twist balik. Dia banyak twist dalam cerita ni. Dan plot twist paling terbesar adalah episod second lah, tak silap aku, masa dia dapat tahu siapa pembunuh bapak dia yang sebenar. Itu plot twist yang paling besar bagi aku lah. Korang kena tengok dan korang tak boleh skip cerita ni, baru korang akan faham Alright. Dan yang terakhir lah bagi aku, aku merupakan seorang peminat filem action. Yes, aku sangat-sangat suka cerita action Bagi aku fighting scene dalam ni, cara diorang membunuh semua kan, bagi aku sangat-sangat brutal. Dia ada kalau dalam seni mempertahankan diri ataupun bila kita bergaduh, orang panggil combat tau. Dia ada combat ataupun skill-skill yang ditunjukkan tu bagi aku wow, nice gila. Seorang perempuan biasa kalau kita tengok orang lelaki bergaduh, kita rasa tak biasa. Tapi seorang perempuan, dia boleh melakukan aksi-aksi yang begitu kan. Aku sangat suka cerita ni guys. Alright. Kalau aku nak cakap rating pula rating, aku bagi 5/5 guys. Ni sebenarnya cerita ni aku dah lama tunggu tau. Bila masuk Netflix, itu yang tak tentu arah aku tengok tu. Tapi cerita ni tidak menghampakan aku. Aku sangat-sangat suka cerita ni. Korang kena tengok sampai habis. Okay guys, sampai di sini saja review aku tentang My Name. Yes, dia merupakan Netflix series yang terbaru. Dan dia merupakan Netflix series yang masuk trending nombor 1 atau nombor 2 dekat Malaysia. Macam aku cakap tadi, sebab dia berlaga-laga ataupun dia bersaing rapat dengan My Hometown Cha-Cha-Cha tu. Dia, kalau tak dia nombor 1, yang tadi tu nombor 1 lah. Kalau My Name dia nombor 1, yang Cha-Cha-Cha tadi tu dia jatuh nombor 2. Dia macam tu lah. Semalam aku tengok dia nombor 1. Hari ni aku tengok dia dah nombor 2 dah. Dia memang bersaing rapat lah ni, orang cakap Okay. Macam biasa, nama aku Is. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih pada korang yang dah support video-video kita orang kan. Teruskan support video-video kita orang. Korang sharekan video-video kita orang pada semua orang supaya orang tahu tentang kehadiran kami. Yes guys. Dan yang paling penting guys, jangan lupa like, jangan lupa share dan jangan lupa komen, okay? Dan yang paling lagi penting, jangan lupa button subscribe itu guys. Kerana subscribe itu gratis, okay? Dan yang paling penting, dan benda ni yang selalu aku bergaduh dengan si Baan ni kan, jangan lupa turn on kan button notification yang berbunyi ting ting. Yes. Jumpa korang lagi di next video. Aku Is. Assalamualaikum. Bye bye.